Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Okey, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita semua dipanjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan pemudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan shortcut. Jalan-jalan yang kita ambil semasa kita nak balik cepat ke, kita nak pergi sesuatu destinasi dengan cepat. Jalan shortcut lah, jalan pintas. Okey, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Baiklah, macam yang kita kata tadi, berkenaan dengan jalan pintas kan. Okey, mari kita mulakan. Kisah ni bermula bila saya dengan adik lelaki saya ni dalam perjalanan pulang daripada Shah Alam ke Senawang. Dan kami bergerak ni daripada Shah Alam agak lewat lah sebenarnya, sebab adik saya ni lambat habis kelas. Jadi memandangkan kami ni berkongsi kereta, nak tak nak terpaksalah saya ni menunggu kan. Dia habis settlekan kelas apa semua, packing-packing untuk nak balik bersama-sama lah. Lagipun ada jugalah teman nak berborak ke dia, walaupun tak adalah jauh mana antara Shah Alam nak ke Senawang tu kan. Just ambil masa lebih kurang dalam sejam je sebenarnya. Tapi pisang jugalah, kalau sesekali tersekat dalam jam dekat nilai tu, memang pahisih, memang pisang kata dia. Jadinya saya pun tak faham lah setiap kali musim perayaan, tak kira lah Raya Cina ke, Deepavali ke, Adil Adha ke, Aidilfitri ke, mesti start jam daripada nilai ni menghala ke penghentian Senawang. Jenuh juga berfikir kenapa kan. Jadi kita balik pada topik seram kita lah Perjalanan kami dua beradik ni sangat lancar malam tu. Jadinya tanpa melibatkan sebarang pun kesesakan. Dan kami dua beradik ni dengan jayanya melepasi exit tol Senawang. Dan adik saya ni ajak berhenti seketika dekat petrol pump, sebab katanya dia nak terkucil, dah tak tahan dah sangat dah kan. So dengan sangat berhemah lah, saya pun pasang signal belok ke sebelah kiri dan kereta kami pun berhentilah dekat stesen minyak Petron. Yang jarangnya daripada rumah saya ni lebih kurang 10 km je, tak jauh pun. Jadi disebabkan si Ijat ni dah nak terkucil sangat, so secara tak langsung dapatlah saya rehat-rehatkan kaki yang sengal-sengal ni kan. Memang penat sangat lah. Serta dapatlah orang kata main handphone sepam dua kata dia. So tengah main-main handphone tu ibunda tercinta pun call kata dia. Nak kesan anak-anak beliau lah, dah sampai mana lagaknya anak-anak dia kan. So sempat jugalah saya jeling jam dekat dashboard masa tu. Lebih kurang pukul 2.15 pagi Hello? Dah sampai mana tu? Tengah malam dah ni, risau dibuatnya tak sampai-sampai, kata mak lah. Saya pun sengih lah dan menjawab, mak jangan risau lah, anak-anak mak ni dah selamat mendarat, dah exit tol pun dah. Now sekarang ni kita orang dekat petrol pump. Anak bongsu mak tu lah sibuk nak terkucil sangat. Lepas tu bila mak dengar saya kata gitu, mak pun gelak je lah. Lepas tu mak cakap, mak lapar lah, kalau lalu taman sebelah tu, buka lagi kedai burger cheese tu, kirim satu boleh ke? Mak saya tanya, takkanlah nak jawab tak boleh kan geng? Betul tak? Sekali orang kata layan ibunda tercinta punya selera pun tak apalah, lagilah bagus kan, dapat banyak pahala. Walaupun waktu tu mata ni dah pedih sangat kan, umpama dah masuk pasir pantai dah kat biji mata ni, akan tetap ku carikan burger cheese untuk ibunda tercinta ni. Okey lah bu, nanti kita belikan ibu punya burger tu sure saya akan beli burger anda, kata dia. Burger cheese ya bu? Dan Ijat pun dah siap lah, terkucil kat dalam toilet tu apa semua. Lalu saya pun teruskan perjalanan.
untuk nak mencari burger untuk ibunda tercinta ni lah, sambil membayangkan keempukan tilam dan bantal peluk tu. Almaklumlah, bertolak tadi memang betul-betul baru sangat. Balik kerja terus shoot. Maknanya Jam ni memang dah hilang kudrat dah nak terus drive. Memang penat sangat dah, orang kata benyai lah. So dalam hati tu duk berdoa lah, janganlah kedai burger tu tutup. Dan adik saya ni, si Ijat ni, tiba-tiba bersuara tau, "Weh, kau ikut jalan mana ni?" Sebaik saja saya melepasi simpang rumah saya. Peliklah dia kan, arah mana pula akak dia nak pergi, kata dia. Waktu tu jam pun dah dekat pukul 3 pagi tau. Takkanlah simpang rumah sendiri pun tak ingat. Aku nak cari burger lah, mak tadi kirim. Kejap tadi dia call masa kau terkucil tadi. Oh, ya ke? Ingat mana kau nak pergi tadi? Lepas traffic light simpang 3 tu, kau belok kiri tau, ada satu kedai burger best baru buka kat situ. Beritahu adik saya si Ijat. Jadinya tanpa berfikir panjang lah, sebab mata pun waktu tu dah terbayang-bayang dah bantal dan tilam yang empuk. Saya pun ikut je lah arahan daripada Ijat ni. Dan apabila masuk je simpang berkenaan ni, kelihatanlah deretan perumahan sekitar kawasan tu. Dan kelihatan gelap je, sunyi sangat-sangat tau. Yang kedengaran waktu tu hanya bunyi kenderaan tau, yang sesekali melintas dan disulami dengan bunyi cengkerik. Bila terlihat beberapa kedai makan yang kelihatan sedang berkemas-kemas nak tutup tu, saya pun berhenti dan turunkan cermin kereta. Lalu saya pun bertanya lah, "Bang, bang, Assalamualaikum. Sorry bang, tanya sikit boleh? Burger ada lagi bang, burger. Ada dik, ada. Tinggal daging je, ayam dah habis. Boleh lah bang, boleh. On. Kasih daging special cheese satu bang." Kak, nanti sekarang tak payah keluar simpang semula Kau straight je tau. Naik bukit atas tu, ada jalan pintas dekat taman perumahan baru. Dan nanti terus keluar tepi rumah kita. Oh, Ijat, adik saya ni tiba-tiba bersuara lah. Jadi waktu ni saya terkesima kejap tau. Lama betul aku tak balik kampung ni. Saya ni dah lama tak balik kampung waktu tu. Sampailah dah ada jalan shortcut pun saya tak tahu. Memang betul pun, antara saya dengan Ijat ni, dia lagi keraplah balik ke rumah mak berbanding saya yang busy sangat kerja ni mengalahkan Perdana Menteri ni. Kan, jadi memang selalulah lama sangat saya ni tak balik. Oh, taman baru atas bukit tu ke? Dah buka ke? Lagi senang lah, ada shortcut nak balik rumah kita kan. So, buka dah dan itulah kau balik 3 bulan sekali. Manalah nak ambil tahu. So dalam hati saya kata, padahal kau tu kutu rayau, manalah tak tahu banyak benda baru kat area sini kan. Yalah, saya mengutuk adik saya waktu tu. So burger pun dah siap. Dalam hati waktu ni excited dah nak lalu taman baru yang dimasukkan oleh adik saya tu. Yelah, mana taknya rumah area situ besar-besar gedabak dan boleh dikira sebagai macam rumah idaman lah kan. Tak dapat beli, dapat tengok pun jadilah. Kan. Dan kereta kami pun bergerak mendaki bukit menuju ke kawasan perumahan baru berkenaan. Dan sepanjang melalui bukit tersebut adalah kelihatan pokok-pokok yang agak tinggi. Dan hasil daripada penggodolan tanah ni bagi membuka taman perumahan baru yang saya rasa dulu adalah tapak hutan. Dan pokok-pokok besar tu melambai-lambai tau, ditiup angin tengah pagi tu. Lokasi rumah yang terdapat di kawasan baru tu sangat sunyi kerana jauh di atas bukit. Tak ada sebiji pun kenderaan yang lalu yang melalui jalan tu melainkan kereta saya waktu tu. Mesti ramai yang belum tahu kan, jalan tu dah dibuka dan terdapat jalan pintas terus ke taman perumahan saya tanpa perlu lalu ke jalan besar tu. Waktu tu angin pun sepoi-sepoi basah je menerjah masuk ke dalam kereta melalui tingkap yang saya sengaja buka luas, yang konon-kononnya nak menikmati pemandangan rumah-rumah idaman yang terdapat dekat kawasan baru tu. Adik saya waktu ni senyap je tau, seribu bahasa tak cakap apa pun. Turut sama menjamu mata dengan deretan rumah-rumah yang ada kat situ sehinggalah saya perlahankan kereta. Kerana terdapat bumper 100 meter dekat hadapan tu, tiba-tiba berdirilah seorang perempuan selang 2 buah rumah ke hadapan kami. Dan saya belum lagi memerhatikan ni, saya dari tadi diam je
memerhatikan daripada jarak lebih kurang 50 meter macam tu. Dan sebaik sahaja kereta saya melepasi perempuan berkenaan. Dengan jelas kami berdua memerhatikan perempuan yang umurnya lebih kurang sekitar 30-an macam tu. Raut wajahnya kelihatan pucat je, tanpa mengukir sebarang senyuman yang bagi saya ni agak creepy, agak menyeramkan. Dia yang memiliki rambut yang kemas separas pinggang ni dan tak kusut langsung tau, sambil memegang seorang bayi lelaki berusia dalam usia lebih kurang 3 bulan macam tu, memakai t-shirt putih yang lusuh. Berserta seluar tracksuit biru gelap, sedang memandang kembali ke arah kami berdua tu. Macam ni, saya terkedulah sebaik melihat cermin pandang belakang. Perempuan tu masih memandang ke arah kereta kami tau. Ibaratnya dia seperti sedang menunggu teksi yang tak berkunjung tiba. Dan setelah melihat perempuan tu tidak lagi kelihatan di dalam cermin pandang belakang tu, akhirnya terkeluar juga perkataan tau. Kau tak pelik ke Jan? Perempuan tu tunggu apa? Dengan baby lagi kat tepi jalan tu kan. Ni sekarang ni pukul 3 pagi tau, bukan pukul 3 petang. Dan bila saya toleh ke arah adik saya ni, dia sedang berzikir dan mulut dia ni terkumat kamit tau. Langsung tak pedulikan saya sambil lap peluk dekat dahi dia tu. Barulah saya tersentak yang mulut saya ni tengah celupa waktu tu. Dan serentak dengan itu tiba-tiba bau wangi ibarat bau bunga kemboja menerjah ke hidung kami. Walhal tingkap kereta ni dah pun selamat saya tutup. Kereta menjadi berat tiba-tiba, dan bila saya tekan pedal minyak ni, kereta saya ni seakan tak pergi. Berat sangat-sangat. Allahu Akbar. Tuhan je yang tahu perasaan saya masa tu. Jalan shortcut yang sepatutnya cepat sampai ke rumah ni, aku rasakan semakin jauh. Dan aircon yang saya pasang dalam kereta ni dah tak rasa sejuk lagi tau. Dan ijat ni dekat sebelah saya ni tetap diam membisu, menambahkan lagi gundah gulana pada jam berkenaan. Saya keling jam dekat dashboard lagi. Pukul 3:02 tau. Dan sebelum sampai ke lorong yang memisahkan perumahan saya ni dengan kawasan perumahan baru berkenaan ni, saya harus melepasi satu lagi deretan pokok-pokok besar bersebelahan dengan loji pelupusan Indah Water. Jadinya saya gagahkan kaki ni menekan pedal minyak kereta. Dan tiba-tiba kami terdengar bunyi pelik daripada atas kereta kancil kami. Kedbong. Memang takkan sesekali lah saya ni nak memberanikan diri ni menjenguk apa yang ada dekat atas bumbung kereta kami. Kini tiba giliran menuruni bukit pula. Hampir melepasi kawasan perumahan baru tu lah, sampai satu selekor, dan tayar kereta belah kanan pula terlanggar sesuatu yang besar, yang saya boleh gambarkan sebesar bola basketball lah lebih kurang. Sebab kedudukan tayar kereta yang terangkat macam tu menandakan objek yang dilanggar oleh kami waktu tu sangat besar, mungkin juga bersaiz sebesar bantal peluk. Saya pun memberhentikan kereta, dekat keluar daripada kereta dan berjenguk ke bawah kereta waktu tu. Tak tahulah daripada mana saya dapat kekuatan tu namun tak ada apa pun kat bawah kereta waktu tu. Dan saya toleh ke hijab saya ni, adik saya yang berada kat sebelah ni. Dia waktu tu menekuk muka dia dengan beg baju tau. Entah mana dia capai beg baju tu, saya pun tak tahu. Dia hanya berkata tau, "Kenapa kau berhenti weh? Kenapa kau berhenti kak? Jalan terus je lah, sengal ubi kau ni." Seakan-akan macam nak menangis saya dengar suara adik saya ni. Dan saya ni tak kira lah. Waktu tu saya jengak pula atas kereta. Namun tetap tak ada apa-apa yang pelik tau. Dan baru saya sedar yang kami lagi masih berada di pemisah simpang antara simpang perumahan baru berkenaan dengan taman perumahan saya tau. Di sebelah kanan kami terdapat sebatang pokok pisang, yang di mana pokok pisang berkenaan berada di halaman rumah terpihak yang dipenuhi dengan lalang separah lutut. Jadinya saya amati ada sesuatu objek yang tersandar pada kaki pokok pisang berkenaan. Sambil mengecilkan mata ni untuk scan objek berkenaan, tiba-tiba adik saya menjerit dan berkata,
Kau tak masuk kereta sekarang, aku jalan, kata dia. Dan saya toleh waktu tu. Ijat ni sudah pun berada ataupun berpindah ke tempat duduk seat dekat sebelah driver. Dan bila masa dia melompat, saya pun tak pastilah. Kejap lah. Aku nak tengok apa benda tu lah. Dan sifat ingin tahu saya ni terlalu tinggi tau masa tu. Mengatasi rasa takut. Rasa takut terlihat perempuan mendukung bayi tadi sebentar tadi hilang serta-merta tau. Dan saya menunjuk jari ke arah pokok pisang berkenaan. Ijat membesarkan biji mata dia dan seakan menjerit berkata, "Aku kata masuk kereta sekarang." Dan maka saya pun membatalkan niat saya dan berlalu ke arah tempat duduk sebelah pemandu ni. Ijat dengan laju menekan pedal minyak berdesuk meninggalkan pegangan rumah berkenaan. Dan tanpa disedari adik saya ni sebenarnya saya berjaya snap gambar pokok pisang tu tau daripada dalam kereta. Dan rasa takut nak tahu objek tu apa yang kat bawah pokok pisang tadi muncul kembali. Saya pasang niat nak tengok setibanya dekat rumah nanti. Maka sampailah kami dekat depan rumah ni tepat jam pukul 3 suku pagi. Jadinya tanpa ambil apa-apa beg pun, kami berdua melompat masuk ke dalam rumah. Yang sempat dicapai cuma bergema je handbag saya serta dengan handphone. Waktu tu mak beristighfar panjang tau bila kami berdua masuk ke rumah tanpa memberi salam pun, ibarat perompak dikejar polis. Waktu tu mak sedang mengaji dekat hall rumah tau dengan bertelekung. Jadi saya ni terus merempuh pintu bilik ni dan rasa seakan nak benamkan diri je dalam tilam sendiri bila memikirkan kejadian-kejadian aneh yang berlaku tadi. Manakala adik saya si Ijat ni turut meluru ke dalam bilik saya. Perasaan lega time tu Tuhan je lah yang tahu. Bila tiba-tiba mak saya menjerit daripada arah hall dan bertanya, korang berdua ni daripada mana ni? Bawa siapa balik ni? Apa lagi, bagai nak gugur jantung saya ni bila mak bertanya macam tu tau. Mak bangun dan meluru ke arah kami dalam bilik sambil memberi arahan. Bangun sekarang, pergi ambil wuduk, lepas tu solat isyak. Pergi sekarang. So dalam kepala saya ni berfikir, apa yang mak nampak? Kenapa mak tanya macam tu? Sudah, kami waktu tu menurut je arahan mak. Berlalu ke bilik air, ambil wuduk dan solat. Dan bila selesai solat, saya hulur tangan untuk bersalam dengan mak. Sekali dengan burger yang dipesan oleh mak tu. Yelah, tadi takutnya pasal sampai lupa nak salam mak. Dan mak cakap, simpan esok je lah, esok je baru kita makan. Dah, korang pergi tidur. Baca ayatul kursi dulu sebelum tidur dan baca doa tidur. Ni pesan mak lah. Selepas tu mak pun terus berlalu pergi ke bilik dia. Saya apa lagi, duduk depan adik saya ni dan kena buat postmortem lah apa yang kita orang hadapi sebentar tadi tau. Dan waktu ni ibarat kru Uncle Seekers lah ni konon-kononnya. Adik saya si Ijat ni mula kata tau, kau lah punca yang gatal mulut pergi tegur siapa perempuan tu tadi. Patutnya buat bodoh je lah. Aku dah nampak kaki dia tak jejak tanah. Lepas tu kan, muka baby dia pegang tu mata hitam gila tau. Takkanlah macam tu pun orang kau kata. Saya waktu tu, seriously kan, saya tak nampak pun apa yang adik saya nampak tau. Kau yang punca tahu tak, masa kereta berat tadi ada kain tau berlambai-lambai dekat tepi kereta. Kau boleh pula berhenti lepas kita langgar something tu. Ya Allah, kalaulah aku pengsan, tak tahulah apa yang jadi dengan kita tau. Waktu ni saya terkejut tau bila adik saya explain macam tu. Tapi Jan, kau nak tahu tak, aku ada snap tau gambar dekat pokok pisang tadi. Dan waktu ni adik saya buat muka pandai cakap lah macam mana kau boleh berani macam tu Samdul. Dan saya waktu ni gelak je tau. Saya pun boleh pelik tau, kenapa lah saya boleh jadi berani sangat malam ni kan. Tapi kan Jan, mak nampak apa tadi? Dan mak pun tiba-tiba menyampuk daripada belakang tau. Ada orang nak rempuh pintu rumah tadi. Siap ketuk-ketuk lagi, nak masuk sekali dengan korang berdua.
Jadinya mak tak sedar hati. Tu yang mak terus je mengaji. Sebab tu mak suruh korang solat. Lepas tu bunyi tu pun terus hilang. Terkejut perutlah kami berdua beradik ni. Kalaulah tak kuat semangat kan masa tu, mesti ada benda-benda yang bukan-bukan boleh jadi. Dan pengajarannya, mulut jangan terlupa. Dan jangan sesekali nak cuba berani sangat. Sesungguhnya kita ni makhluk Allah. Dan ada juga makhluk-makhluknya yang lain berkongsi dunia ni dengan kita. Itulah pengalaman saya. So korang nak tahu tak gambar apa yang saya dapat snap tu dalam handphone dekat bawah pokok pisang tu? Gambar seorang perempuan tengah duduk menunduk, memeluk lutut dan rambutnya mengurai ke bawah. Dan bersebelahan dengan dia ni ada sebuah batu nisan. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Semoga anda terhibur dengan kisah yang pertama ni. Macam mana cerita dia? Okey tak cerita dia? So, kita ada lagi kisah seram yang kedua. So, kita terus dengan kisah yang seterusnya. Okey, baiklah guys. Untuk kisah yang kedua ni yang kedua ni tajuk dia jalan shortcut juga. Kita masih lagi dengan jalan-jalan yang pintas, jalan-jalan shortcut yang ada dekat muka bumi Malaysia ni. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Baiklah, nama saya Mus. Ceritanya bermula macam ni. Saya ni bekerja dekat sebuah kilang tau. Kilang sarung tangan dekat Sepang tu. Jadinya nak jalan ke kilang ni, antara airport ke Nilai ni, antara airport ni ke Nilai, rasanya mesti ramai yang tahu kan kilang ni. Saya kerja shift 12 jam tau. Maknanya daripada pukul 7 sampailah pukul 7. Dan minggu tu saya kerja shift malam. Jadi je kerja saya ni bermula daripada pukul 7 malam sampailah pukul 7 pagi. Tapi entah kenapalah malam tu badan saya rasa macam tak berapa sihat tau. Tapi saya teruskan jugalah bekerja. Dan sampailah waktu tu dah pukul 12.30 tengah malam. Saya rasa betul-betul tak larat tau waktu tu. Jadi saya pun minta kebenaran supervisor saya ni untuk balik separuh hari lah. Sebab saya ni tak sihat waktu tu. Dan tepat jam 1 pagi waktu tu, saya pun punch card balik lah. Dan terus ke parking motor untuk ambil motor saya dan balik ke rumah. Sampai di bulatan tu, untuk keluar daripada tempat bekerja, saya berhenti sekejap. Sebab saya fikir nak ikut jalan lebuh raya ke ataupun nak ikut jalan shortcut waktu tu. Saya risau kalau ikut jalan lebuh raya macam time-time macam ni selalunya ada polis buat roadblock. Lagipun saya ni tak ada lesen. Kan jadi masalah lagi nak bayar saman kan. Masalah tu jadinya nak tak nak, saya pun buat keputusan lah untuk ikut jalan shortcut ni. Dan untuk pengetahuan anda semualah, jalan shortcut ni adalah kawasan lumbung tau. Dan jalannya pula bukan jalan tar, tapi jalan merah bercampur jalan berpasir tau. Jadinya sepanjang permulaan perjalanan semuanya tak ada apa-apa masalah lah. Lagipun dekat situ ada satu rumah kongsi warga asing lah. Tapi lepas dia daripada kawasan tu, terus gelap gelita Maklumlah, kawasan lumbung, siapa nak pasang lampu kan. Jadinya bertemankan lampu motor saya pun teruskan perjalanan. Walaupun waktu tu dalam hati ni dah mula rasa takut tu, entah kenapalah sampai je satu simpang tu, bulu roma saya ni terus tegak. Tiba-tiba je. Dan saya rasa seram sejuk tau waktu tu. Tapi saya abaikan je perasaan tu. Sebab saya ni nak cepat-cepat melepaskan kawasan tu. Dan entah macam manalah dalam 100 meter tu, saya perasan tau ada orang tengah memancing. Dan memanglah kawasan ni ada orang memancing biasanya. Tapi takkanlah waktu tu pukul 1 lebih kot. Dan jadinya saya pun teruskan sajalah perjalanan ni. Dan setibanya dekat dengan orang yang tengah mancing tu saya pandang dia tu. Tapi dia tak toleh langsung dekat saya.
Dan pelik pula saya rasa tapi tak apalah. Mungkin dia tak suka nak bergaul agaknya dengan orang agaknya kan. Dia ni jenis memang membawa diri sendiri je lah Jadinya hampir 500 meter lah lepas saya melepasi orang tadi tu, saya kena naik jambatan pula tau. Dan bila saya naik jambatan tu, semuanya tak ada masalah. Dan bila saya nak turun ni, ada 2 simpang, iaitu simpang kiri dan simpang kanan lah. Depan antara 2 simpang tu ada sebuah kebun sayur dan pisang. Jadinya saya ikut jalan kanan untuk balik ke rumah saya lah. Tapi entah kenapa tau, mata saya ni terpandang sesuatu di antara celah pokok pisang tu. Jadi saya perhatikan betul-betul. Rupanya seperti kain putih yang berbalut. Astaghfirullahalazim waktu ni. Ya Allah, pocong ke tu? Dan waktu tu perasaan saya terlalu takut tau. Sampai saya lupa yang semua surah-surah yang saya ingat ni, yang biasa ada dekat bibir je, saya lupa semua tau. Dan saya hanya mampu berkata waktu tu, Ya Allah, selamatkanlah aku, Ya Allah, selamatkan aku, Ya Allah, Allahu Akbar. Itu je yang mampu keluar daripada mulut saya waktu tu, berulang-ulang kali. Sambil saya ni memecut motor saya ni lebih laju. Dan nasib baiklah dia tak ikut kejar saya waktu tu. Dan lebih kurang 1 kilometer daripada kawasan saya nampak pocong tadi tu, barulah saya nampak lampu jalan tau. Maknanya dah masuk kawasan kampung saya lah. Jadinya saya pun waktu tu Alhamdulillah. Tapi rupanya kelegaan saya tu tak lama tau. Sewaktu saya melalui kawasan timbunan sampah tu, saya terpandang sesosok tubuh sedang mencangkung membelakangi jalan. Dan saya dah mula rasa tak kedap hati lagi tau. Dan semakin dekat saya dengan sosok tu, saya perasan tau yang makhluk tu tengah makan sisa-sisa sampah yang ada dekat situ. Dan waktu ni saya dah mula rasa macam nak pitam tau. Tapi saya gagahkan juga untuk cepat sampai ke rumah. Dan 10 minit kemudian saya selamat tiba sampai dekat rumah. Dan saya terus ketuk pintu ni sekuat-kuat hati saya ni. Dan bila mak saya buka je pintu tu, dia jadi terpinga-pinga tau. Dan bila saya terus masuk bilik air dan basuh kaki, terus ambil wuduk sebelum saya solat dan terus tidur. Alhamdulillah lah sepanjang waktu saya tidur tu tak adalah gangguan yang berlaku dekat atas saya ataupun keluarga saya lah. Dan esoknya saya terus demam dan doktor berikan saya cuti selama 2 hari. Tapi saya langsung tak ceritakan pada family saya lah apa yang saya telah lalui malam tu. Dan bila saya ni dah start kembali bekerja semula, saya pun ceritakanlah apa yang berlaku pada kawan-kawan saya. Tapi diorang ni semua ketawakan saya je dan cakap yang semua tu halusinasi saya je. Sebab itulah saya tak sihat masa tu kan. Waktu tu saya demam agaknya dan itu saya cuma berilusi kata dia. Sakit pula hatinya. Mentang-mentang lah bukan diorang yang kena kan. Apa pun saya dah serik dah nak balik separuh hari lagi bila shift malam. Tapi saya masih lagi lalu situ bila balik ataupun pergi kerja. Sebabnya waktu tu terang dan tak ada apa-apa pun yang seram pun. Okeylah, sampai sini sajalah pengalaman saya. Walaupun tak seseram mana, tapi bila saya sendiri yang melaluinya, rasa macam nak tercabut jugalah jantung ni kan. Dan ini adalah kisah seram yang kedua. Semoga anda terhibur dengan kisah ni kan. So, kita nak terus ke kisah yang ketiga. Okey, baiklah, kita terus dengan kisah yang ketiga. Yang ketiga ni, dia punya cerita dia dekat Jalan Sumpitan, shortcut daripada Gerik pergi ke Taiping. Okey, kita terus dengan kisah dia. Nama saya Dei. Cerita saya nak beritahukan ataupun nak sharekan ni berlaku dekat family saya lah. Dan korang ni mesti tahulah Jalan Sumpitan kata dia, iaitu jalan shortcut untuk daripada Gerik pergi ke Taiping yang memotong banjaran Titi Wangsa. Dan jalan tu sememangnya teramat sangat sunyi tau, walaupun siang hari, dan terkenal dengan kisah seram dekat situ.
Jadinya kalau lalu kat situ peluang nak terserempak dengan kenderaan lain ni adalah 0.001% lah. Jadinya dah dipendekkan cerita lah. Mak saudara saya ni ada 3 orang lah. Dan opah saya dan juga bapa saudara saya ni pergi ke Kelantan untuk convocation mak saudara saya yang seorang ni lah. Jadinya satu kereta waktu tu and ada seorang je lelaki tau dalam tu. So malam tu diorang teruslah nak balik Taiping daripada Kelantan. Jadinya tengah malam ni tiba-tiba opah saya call mak saya lah. Yang cakap waktu tu diorang ni tengah ketakutan tau. Tak selisih sebiji kereta pun dekat jalan sumpitan tu. Dan esoknya opah saya ni pun bukalah cerita. Malam tu diorang balik ingat nak ikut highway katanya. Tapi tak tahulah kenapa boleh pula terikut jalan sumpitan ni. Cerita dia macam ni tau. Pak saudara saya yang bawa kereta tu sebenarnya maybe dia tak tahu menahu lah pasal jalan tu. At first nak masuk Ipoh. Dan kebetulan kereta diorang satu-satunya lah kereta yang ada kat situ tau. Dan diorang nampak lah ada satu kereta ni. Dan diorang terus follow belakang kereta tu tau. Sebabnya konon-kononnya nak berteman lah, nak jalan sama-sama. Jadinya konon-kononnya bila dah follow kereta depan tadi tu rasa lega lah. Sekalinya kereta tu boleh pula ikut jalan sumpitan tu. Yang dalam kereta waktu tu lah semua senyap tau. Jadinya semua tak bercakap langsung ni. Diorang follow je lah kereta tu tau. Yang peliknya kereta tu sekejap slow dan sekejap laju. Dan bapa saudara saya ni pergilah potong kereta tu, overtake kereta depan tu. Lepas tu dia potong balik. Maksudnya bapa saudara dah potong, dia macam beracing pula macam tu kan. Ish, main-main lah pula dia ni kan. Dan lepas tu kereta tu masuk satu lorong ni. Dan lepas je kereta bapa saudara saya ni masuk ke dalam lorong tu, follow kereta depan tadi, kereta tu terus hilang. Macam nampak dia lalu masuk dalam kabus-kabus. Bila dah kita sampai dekat kabus tu, dah tak nampak terus kereta tu. Dan masa tu semua dah kejut perut lah. Bayangkan satu-satu keretanya dekat tengah hutan belantara tu. Lepas tu jalan yang diorang masuk tu tak tahulah jalan apa, kat mana waktu tu. Kiri kanan tu ada bangunan tapi sunyi, sepi, lampu sebiji pun tak ada. Boleh nampak tau ada hospital, ada masjid. Dan tiba-tiba pula mak saudara saya yang seorang tu rasa lapar sangat kan. Dia minta nak makan. Dan seorang lagi pula tiba-tiba sakit perut. Dan seorang lagi nak terkencing lah, nak terberak lah katanya kan. Minta maaf, sorry. Okay, semua waktu tu pakat dah tak tahan sangat tau. Tapi opah saya waktu tu tak bagi stop, kata dia jalan je. Tahan je, teruk macam mana sekalipun kena tahan. Dan lepas dia keluar daripada jalan tu lah, elok pula semua. Dah tak ada rasa sakit, dah tak ada rasa lapar, dah tak ada rasa nak terkencing kan. Tak ada rasa apa benda semua. Dan bila semua ni kata dah macam nampak okey, kita terus pada perjalanan Lepas tu kan jalan sumpitan tu nak kena naik bukit tau. Time tu rasa macam berat sangat tau. Payah benar nak naik bukit tu. Dan diorang baca apa-apa yang diorang ingat lah. And pasang surah-surah. Dan opah saya kata benda tu nak ajak bergurau je. Dan nasib baiklah waktu tu tak ada penampakan ke apa ke. Nasib baik juga yang diorang ni tak turun tau kat tempat tadi. Kalaulah turun tak tahulah jadi apa. Dan for your information lah, tempat yang diorang jumpa masjid dia, jumpa hospital tu tak wujud pun sebenarnya. Mana ada hospital yang nama Sumpitan kat Malaysia ni. Lepas tu kereta yang diorang follow tu pun entah, tak tahulah betul ke tidak, wallahualam. Jadinya kalau korang nak jalan kat sana tu, mohonlah fikir banyak-banyak kali tau. Tempat tu bagi sesiapa yang tak tahu tempat tu tempat orang buang mayat dan buang benda tu. Banyaklah kes pembunuhan berlaku and mayat dicampakkan kat situ. Sebab kat situ terlalu sunyi. Memang takkan ada orang yang boleh nampak ataupun lalu ataupun beranilah nak lalu kat situ. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia yang ketiga. Saya harap anda terhibur dengan kisah ni. Dan kita terus dengan kisah yang seterusnya.
Baiklah, kita mula dengan kisah yang seterusnya, yang keempat ni. Sebenarnya kalau tadi kita dah bercerita pasal jalan shortcut kan. Okey, kali ni kita nak pergi ke laluan alternatif lah. Tapi dia berbeza sikit dengan jalan shortcut tadi mesti kita lah. Baik, kita terus dengan kisah dia. Okey, rumah yang saya duduk ni atas tanah pusaka tau, tengah pusat bandar Kuala Lumpur, which is called PD. Bukan PD Port Dickson tu ya. Ini PD KL punya tau. Dan sebelum area rumah saya ni maju, belakang rumah saya ni adalah tapak rumah panjang. Adalah hutan dulunya tapak rumah panjang, dan dia adalah asalnya adalah hutan. Dan sebelah tanah tapak rumah saya ni ada satu tanah tau, kosong yang bertuan, which is tanah tu and tanah rumah saya ni antara laluan alternatif jalan makhluk lain ni lah. Jadi arwah atuk ni selalulah beritahu kat saya, katanya sini laluan dia. Tapi saya waktu tu tak faham lagi. Dan bila tanya atuk ni, atuk akan gelak je. Menyeramkan, creepy kata dia kan. Selama saya duduk dekat sini lah, memang ada banyak gangguan tau. Tapi Alhamdulillah lah, benda tu tak masuk dalam rumah. Dan ini antara kisah saya. Rumah saya ni ada banyak kucing tau. Biasanya saya akan bagi kucing saya ni makan selepas pukul 12 tengah hari macam tu. Dan pernahlah satu malam tu, kucing saya yang paling sadu ni tak balik-balik tau. Manalah perginya. Jadinya saya pun duduk dekat depan tangga ni, dekat depan tangga rumah ni, untuk tunggu kucing saya ni balik lah. Dan sambil-sambil tu saya buatlah bunyi panggilan kucing, meow. Macam tu lah agaknya kan. Tiba-tiba saya nampak satu kelibat warna putih lusuh tau, datang daripada arah belakang kereta bapak saya tau. Kucing saya ni waktu tu, yang kucing saya panggil ni, warna dia putih oren lah. So dalam gelap-gelap malam tu, saya ingatkan itu adalah kucing saya. Jadinya saya pun bangun daripada tangga tu, nak pergilah, nak dapatkan kucing saya ni lah. Dan jarak kami waktu tu dalam 20 meter je. Dan masa tu barulah saya perasan yang bentuk dia tu macam manusia yang membongkok tau. Saya tak tahulah itu makhluk apa sebenarnya. Tapi yang semestinya itu bukan kucing lah. Dan benda tu berlari tau ke jalan besar. Serius, dia punya lari tu memang laju tau. Teruslah, saya ni tak nampak lah mana dia pergi menghilang. Takut betul-betul waktu tu. Memang seriau, meremang belum saya. Okey, seterusnya lah kisah dia, kata dia. Saya dah janji tau dengan kawan saya seorang ni. Kononnya saya ni nak bagi dia kek lah Dan dia ni agak busy. So dia terpaksa lah singgah rumah saya ni kejap je untuk nak ambil kek ni. Dan sementara saya tunggu dia datang tu, saya pun lah orang kata sibuk-sibukkan diri, kemas-kemas rumah apa semua. Saya call kawan saya ni, tanya dia kat mana waktu tu. Dan dia kata lebih kurang lagi 20 minit lah dia sampai, lebih kurang macam tu. Tapi tak sampai 5 minit pun, tiba-tiba waktu tu pintu rumah saya ni diketuk tau. And ada bunyi salam. Tak, suara ni suara perempuan. Dan saya pun bodoh lah waktu tu, pergilah dekat pintu tu. Tapi dah tak ada tau bunyi ketukan. And tak ada orang bagi salam tu waktu tu. Dan tiba-tiba saya teringat yang pagar rumah saya depan tu berkunci. Dan bapak saya pula letak jaring kat pintu pagar tu. Macam mana dia boleh masuk, boleh ketuk pintu? Betul tak? Okey, tak jadi buka waktu tu. Saya pun teruskan dengan kerja saya mengemas. So dalam setengah jam macam tu, member saya call tau. Dia beritahu yang dia dah sampai dekat tepi jalan. And nak tak nak waktu tu, terpaksalah mak keluar, kata dia kan. Terpaksalah dia keluar, kata dia. Masa nak masuk ke rumah tu, saya perasan tau, macam ada kelibat orang dekat belakang saya tau. Memang saya dah dengar bunyi, macam bunyi tapak kaki. Dan masa tu, tiba-tiba je, pintu pagar rumah makcik saya ni, kita orang jiran lah maksudnya, saya rumah sini, sebelah tu rumah makcik saya. Pintu pagar rumah makcik saya ni terbuka sendiri tau. So dalam keadaan cuak ni, saya tutup balik pintu pagar tu, baca apa yang patut, dan barulah saya masuk rumah. Jadinya saya ingatkan dah habislah, tak ada gangguan lagi. Rupanya masih ada lagi tau.
Dan ketika saya sambung mengemas tu, dia pula boleh buka air daripada luar tu. Dan ayah saya sebenarnya sambungkan getah ke dalam rumah daripada getah paip ni, daripada paip luar rumah tau. Jadinya saya pun tawakal waktu tu lah. Harap-harap dia tutuplah balik paip tu kan. Dan malangnya dia tak reti nak tutup balik kata dia. Jadi saya terpaksalah keluar daripada rumah dan tutup balik. Dan begitulah kental hati wanita itu, kata dia kan. Okeylah, masuk rumah balik dan sambung lagi kemas tau. Tapi waktu ni dah nak siap kemas lah. Jadi saya pun nak masuk bilik. Tutup lampu dekat dapur tu. Dan dari dapur boleh nampak tau pintu sliding door tu dekat depan. Dan masa tu pula langsi tu tak tutup rapat tau. Dan mata pula boleh terpandang dekat pintu tu. Nak pingsan ke nak jerit ni, entahlah, tak tahulah waktu tu kan. Saya nampak sosok macam lelaki tau. Pakai seluar pendek, tak berbaju. Rambut waktu tu, rambut dia paras bahu. Tengah perhatikan saya daripada luar rumah. Dan sebelah muka dan badan tu dekat sebelah pintu tu macam ni. Kan? Sebelah lagi kat tingkap pula tau. Daripada cara dia, macam nak minta tolong pun ada. Waktu tu saya astagfirullahalazim. Saya terus masuk bilik, pasang lampu, tak tidur saya sampai ke subuh tu. Dan itu adalah antara kisah yang selama saya duduk dekat sini, kata dia. Setakat bunyi berlari-lari kat atas bumbung tu atau siling tu, memang hari-hari lah nak buat macam mana dah. Dan memang sini adalah laluan alternatif diorang. Tapi saya ni sedapkan hati lah. Kata tu kucing lah. Walaupun baru-baru ni ada benda ketuk siling bilik saya ni pukul 5.30 pagi tau. Ketuk tu, ketuk macam nak beraya rumah orang. Tapi orang tak nak buka pintu. Macam tu lah lebih kurang kan. Diketuk-ketuk tak ada orang nak buka pintu kan. Pesanan saya lah buat semua. Kalau korang rasa kena ikut masa nak balik rumah tu, janganlah terus masuk dalam rumah. Kalau kau hafal ayat kursi atau ayat ruqyah ni dengan tajwid yang tak betul pun tak apalah. Tak kira lah kau Muslim ataupun non-Muslim, tolonglah jangan terus masuk rumah, kata dia. Nah, ni pesan orang tua tau. Dan bagi saya berbaloi lah untuk ikut. Nak cerita lebih-lebih lagi, takut nanti korang semua takut nak tidur. Tak boleh nak tidur pula kan. Okeylah, jadinya terima kasih. Dan ini adalah kisah Seram Malaysia untuk malam ni. Semoga anda semua terhibur. Ampunkan saya, maafkan saya sekiranya ada terlanjur kata tersalah bahasa. Sebab saya ni bukan guru tata bahasa. Maaf sangat-sangat kan. Terima kasih kerana sudi mendengar kisah ini sampai habis. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Dan sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.